Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita Al-Hijrah 31 Ogos bersama saya Nazira Syaringat dan jurubahasa isyarat Azlina Muhammad Isa. Dan berikut tajuk utama malam ini. Lebih 100,000 pengunjung hadir sambutan Hari Kebangsaan 66 tahun. Juga cemari ambang merdeka dengan lumba haram. Lebih 100,000 pengunjung membanjiri dataran Putrajaya untuk menyaksikan dan meraikan sambutan Hari Kebangsaan 2023. Menteri Komunikasi dan Digital yang juga selaku pengerusi Jawatankuasa Induk HKHM 2023 Fahmi Fazil berkata, kehadiran dan sokongan orang ramai dalam acara gilang gemilang itu membuktikan semangat patriotik dalam kalangan rakyat Malaysia dari pelbagai lapisan latar belakang, usia, bangsa dan agama. Ada yang datang seawal lepas maghrib semalam, from 7:30 yesterday, to be here for this very big celebration. Ada yang datang dari Kedah, dari Perak, dari jauh dan dekat. Jadi memang menambahkan seri kepada acara kita pada hari ini. Jadi saya ingin ucapkan terima kasih kepada semua yang telah terlibat. Begitu ramai yang telah menyumbang tenaga, idea. Menjadi tumpuan pengunjung acara pagi tadi persembahan terjunan tepat VAT 69 Komando Polis Diraja Malaysia PDRM, persembahan 400 pergendangan, 36 kumpulan pancaragam dan persembahan khas Hari Kebangsaan 2023 bertajuk Tekad Perpaduan penuhi harapan oleh 1,500 peserta. Selain itu, acara perbarisan dan perarakan menjadi tarikan utama sambutan telah dijayakan oleh 17,262 orang peserta melibatkan 67 kontingen. Terdiri daripada kontingen Polis Diraja Malaysia, kontingen Angkatan Tentera Malaysia, Jabatan Bomba dan Penyelamat, kontingen Sukan Negara, kontingen Telekomunikasi dan lain-lain. Turut dipertontonkan 534 aset kenderaan taktikal pelbagai guna serta aset haiwan sebanyak 100 ekor. Acara kemuncak aksi pertunjukan udara oleh Tentera Udara Diraja Malaysia TUDM, antaranya pesawat pejuang Sukhoi dan Bayhawk, pesawat pengangkut A400M dan C-130 Hercules. Terdahulu, Majlis Hari Kebangsaan diserikan dengan keberangkatan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah dan Baginda Raja Pemaisuri Agong Tunku Azizah Aminah Maimunah Iskandariah, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dan isteri Datuk Seri Dr. Wan Azizah Wan Ismail, Timbalan-Timbalan Perdana Menteri dan isteri serta ahli-ahli Jemaah Menteri. Sambutan Hari Kebangsaan 2023 turut diraikan secara serentak di seluruh negara bermula 7 pagi tadi. Baik, berkampung di perkarangan dataran Putrajaya sejak dari 8 malam semalam bagi mendapatkan lokasi terbaik untuk menyaksikan perbarisan sambutan Hari Kebangsaan. Itu semangat luar biasa yang dipamerkan para pengunjung tanpa mengira usia. Meskipun hujan lebat sekitar jam 3 pagi, perkara itu tidak menangguhkan hasrat mereka untuk merasai sendiri kemeriahan sambutan tahun ini. Menurut pengunjung yang ditemui, dataran sudah penuh seawal jam 3 pagi dan mereka meluangkan masa di kaki lima dan dataran sepanjang malam. Malam tadi saya datang sini dalam pukul 1 pagi. Terkejut juga saya datang awal, saya ingat dah cukup awal dah tu. Rupanya ada lagi daripada awal daripada saya. Saya tanya-tanya dia datang pukul 12 tu dah ada kat sini, di petang tu dah ada kat sini. Saya ingat dapatlah duduk dekat tempat atas tu, punya tak dapat. Bukan rezeki. Ini pertama sekali dalam umur 72 tahun. Pertama sekali tengok. Datang sini Malam pukul 10 lebih. 10 lebih duduk sini. Duduk sini. Seorang. Bagi Alagas dan keluarga pula, walaupun hadir agak lewat berbanding pengunjung lain, dia tetap bersemangat dan berpuas hati dengan sambutan yang dihadiri buat kali pertama. Kita datang dari Melaka, kita bertolak pukul 6 pagi, sampai sini lebih kurang pukul 8. Kita park jauh lah dekat Central dan lepas tu naik bas datang sini.
Sementara itu, tinjauan berita Al-Hijrah turut mendapati ramai pengunjung cilik yang menggayakan pakaian beragam bertemakan jalur gemilang. Menurut ibu bapa mereka, usaha itu dapat memupuk semangat patriotisme dalam kalangan anak-anak. Pakaian ni semua mak dia yang jahit. Dia ada bahagian-bahagian lah yang saya jahit. Tanjak pun saya buat. Setiap tahun Merdeka kita akan buat. Sambutan Hari Kebangsaan turut menjadi tarikan para pelancong dari luar negara yang teruja dengan persembahan dan suasana di Malaysia. Kita sebagai rakyat Malaysia mempunyai cara yang berbeza untuk menzahirkan kecintaan kepada negara. Ada yang hadir seawal jam 10 malam untuk berkampung di dataran Putrajaya ini. Ada yang hadir dengan memakai pakaian beragam kreatif untuk menzahirkan kecintaan. Tapi apalah maknanya semua ini sekiranya minda kita masih belum merdeka. Ayuh rakyat Malaysia, eratkan perhubungan, hentikan perbalahan, cari titik persamaan, jangan dicari perbezaan. Laporan Zati Husna Zaharulail untuk Berita Al-Hijrah. Dalam pada itu, di sebalik kegembiraan rakyat Malaysia menyambut Hari Merdeka, ada terselit berita duka. Ia apabila seorang anggota Jabatan Sukarelawan Malaysia rela meninggal dunia selepas rebah ketika perbarisan lintas hormat sempena sambutan Hari Kebangsaan ke-66 peringkat Negeri Sembilan di dataran Majlis Bandaraya Seremban. Ketua Polis Daerah Seremban ACP Arifai Tarawi berkata, siasatan awal mendapati lelaki berusia 53 tahun itu jatuh dan tidak sedarkan diri kira-kira 10 pagi sebelum disahkan meninggal dunia di Hospital Tuanku Jaafar HTJ. Bedah siasat mendapati punca kematian disebabkan masalah jantung dan peperiksaan pada tubuh badan mangsa mendapati tiada unsur jenayah dikesan. Kes diklasifikasikan sebagai mati mengejut. Orang Islam diminta tidak menjadi pemecah belah yang memporak-perandakan, menjadi api dalam sekam, mencetus provokasi dan penyebar fitnah. Sebaliknya, jelas Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Datuk Dr. Muhammad Naim Mokhtar, umat Islam perlu membawa watak imej pendamai yang menyeru kasih sayang serta menyatu kesatuan ummah. Masyarakat Islam di negara kita ini perlu membebaskan diri daripada sifat-sifat, nilai-nilai yang disebut sebagai sifat-sifat yang mazmumah kepada nilai-nilai dan sifat-sifat yang mahmudah, yang terpuji, dan memerdekakan diri dalam akal fikiran kita daripada sifat-sifat yang mazmumah tadi itu sudah tentu akan membolehkan kita untuk membentuk satu masyarakat yang harmoni, saling faham memahami di antara satu sama lain. Tambahnya lagi, umat Islam perlu menjadi kedua serta menterjemah aplikasi Fiqh Ta'ayush dalam kehidupan seharian supaya keharmonian masyarakat majmuk dapat dikekalkan. Jelasnya, dengan nilai dan sikap tersebut dapat membawa erti kemerdekaan yang sebenar. Tambahnya, dari sudut perbezaan pendapat yang terdapat dalam kalangan masyarakat di Malaysia, beliau menegaskan agar semua pihak dapat menjaga adab dan tata susila agar tidak berlakunya pemikiran ke arah yang lebih ekstrim. Beliau berkata demikian selepas Forum Ambang Merdeka Nilai Islam dalam Erti Kemerdekaan di Masjid Putra Putrajaya semalam. Pada majlis sama, Datuk Dr. Muhammad Naim turut menyampaikan amanat sempena merdeka dan menunaikan solat hajat serta doa selamat. Sementara itu, di Kedah, sambutan Ambang Merdeka dicemari dengan aktiviti lumba haram oleh golongan muda. Golongan pelapis negara itu sepatutnya bersolidariti patriotik menghargai erti kemerdekaan, namun sebaliknya berada di atas jalan melakukan kegiatan tidak bermoral. Dan hasil samsing jalanan seramai 578 anak muda terdiri daripada usia 14 hingga 20 tahun ditahan di Pokok Sena. Ketua Polis Daerah Kota Star, Assistant Commissioner Ahmad Syukri Mat Ahir berkata, kesemua pelumba dan mereka yang menonton ditahan dalam samsing jalanan yang dilakukan bahagian siasatan dan penguasaan trafik BSPT Pejabat Polis Daerah IPD Kota Star bermula jam 10 malam sehingga jam 5 pagi tadi. Katanya kesemua penunggang ini tidak dapat melarikan diri selepas polis berjaya mengepung dengan menutup jalan utama Pokok Sena ke Alustar. Hasil pemeriksaan sebanyak 481 saman dikeluarkan atas pelbagai kesalahan, manakala 117 buah motosikal disita.
Ahmad Syukri berkata antara kesalahan dikesan antaranya ubah suai exhaust dengan mengeluarkan bunyi bising, nombor pendaftaran tidak mengikut spesifikasi, tidak mempunyai lesen, tiada cukai jalan dan tiada lesen. Katanya kes disiasat mengikut Seksyen 64-1 Akta Pengangkutan Jalan APJ 1987. Semua yang ditahan dibawa ke Balai Polis Trafik Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Kota Star. Manakala di Terengganu, penantian selama 10 tahun pasangan suami isteri Muhammad Zahar Ali dan Aliani Adnan untuk mendapatkan cahaya mata ketiga berakhir dengan kelahiran bayi perempuan mereka awal pagi tadi. Lebih bermakna Aliani 35 tahun dan Muhammad Zahar 38 tahun menyambut kelahiran bayi seberat 3.1 kilogram itu ketika seluruh rakyat Malaysia meraihkan Hari Kemerdekaan yang ke-66. Aliani yang bekerja sebagai pengurus chalet berkata dia tidak menyangka akan melahirkan anak pada hari bersejarah ini memandangkan bayinya itu dijangka lahir pada 28 Ogos lepas. Selama 10 tahun ini dia dan suami yang bekerja sebagai pemandu jengkaut melakukan pelbagai cara dan ikhtiar untuk mendapatkan cahaya mata ketiga. Berikutan anak pertama dan kedua mereka masing-masing telah berusia 11 dan 10 tahun. Tak suka jugalah boleh 31 Ogos ni, baru lahir 31 Ogos. Ikutkan DIU 28 bulan 8. Tapi nak tubik 31 Ogos ni, alhamdulillah lah. Rezeki anak kadang. Tubik kejut juga. Tak suka dah masa tu pun 10 tahun nak kebulih hok ni. Yang lain-lain boleh dekat-dekat, cuma hok ni nak ke Jember. Hok ni 10 tahun lah. Dia ditemui pada program Menyemai Kasih Rakyat sempena sambutan Bayi Merdeka di Pusat Rawatan Ibu dan Anak Hospital Sultanah Nur Zahirah di Kuala Terengganu. Sementara itu, Pengarah Kesihatan Negeri Terengganu Datuk Dr. Kasmani Embung berkata pada tahun ini Terengganu merekodkan sebanyak 36 bayi iaitu seramai 18 bayi lelaki dan 18 bayi perempuan yang lahir pada tarikh istimewa 31 Ogos. Daripada jumlah berkenaan, seramai 25 bayi dilahirkan di HSNZ, 5 bayi di Hospital Kemaman, 3 bayi di Hospital Bersut, 2 bayi di Hospital Dungun, manakala seorang bayi di Hospital Hulu Terengganu. Selepas ini, merdekakah anak muda? Alhamdulillah, bertemu kembali. Selepas negara berjaya bebas fizikal selama lebih 60 tahun, namun sedar tidak sedar, rakyat kita sebenarnya masih dijajah. Rakyat kita ketika ini dilihat semakin terkurung dengan penjajahan minda dan ia terbukti apabila Malaysia menjadi antara negara yang taksub dengan media sosial, terutama membabitkan generasi penyambung pembangunan negara. Persoalannya, 66 tahun negara merdeka, adakah rakyat kita terutama golongan belia benar-benar bebas atau menjadi hamba teknologi? Wartawan Hadiza Faisal melaporkan. Kajian di Washington mendapati Malaysia berada di tempat kedua di dunia ketagih media sosial dan di tempat ketiga yang mempunyai keterhubungan paling meluas dengan hampir 97% daripada populasinya menggunakan internet. Golongan belia memperuntukkan secara purata 8 jam sehari untuk melayari laman media sosial seperti Facebook, Instagram, Twitter, TikTok dan pelbagai platform lain. Manakala kajian Program for International Student Assessment UNICEF mendapati penggunaan internet yang ekstrim iaitu lebih 6 jam sehari mengakibatkan kepuasan dan kesejahteraan hidup menjadi rendah berbanding penggunaan internet sederhana iaitu selama 1 hingga 2 jam sehari. Perkembangan teknologi yang dilihat memberi pelbagai manfaat kemudahan kepada manusia kini mampu memberi kesan buruk jika penggunaannya tidak dikawal. Individu itu berisiko membuka ruang pornografi, judi, beli belah atas talian secara berlebihan, game dan sebagainya hingga membawa kepada kegagalan menjalankan rutin harian yang normal dan produktif sekaligus tidak menyumbang kepada pembangunan negara.
Kajian statistik turut membuktikan pengaruh media sosial dalam kalangan ini meningkat terhadap kemurungan, kebimbangan dan tekanan psikologi. Jika ketaksuban media sosial tidak dibendung, ia bukan sekadar memberi kesan buruk terhadap generasi muda, tetapi juga menjadi punca kepada perbalahan, salah faham dan mengancam perpaduan rakyat di negara ini. Belia Muhammad Farid Kamal Zaman dan Azrul Amri Suhairi yang masing-masing berusia 23 tahun berpandangan adalah rugi jika masa yang ada di usia muda tidak digunakan sebaiknya untuk meneroka dan mempelajari perkara baharu dan dikongsikan manfaatnya kepada seluruh rakyat Malaysia melalui platform digital yang ada. Bagi saya, diorang kalau macam tu diorang tak merdeka sebab kebanyakannya sikap diorang dipengaruhi oleh apa yang diorang lihat daripada media sosial semua dan dia memberi pengaruh lah. Kalau apa yang mereka lihat di media sosial tu dari segi benda positif itu bagus, dan tapi kalau dari segi benda negatif tu dia akan bagi impak yang tidak bagus lah. Saya rasa dia akan memberikan impak, sebenarnya impak yang negatif kepada masyarakat. Kerana apabila kadang-kadang mereka membuat satu konten yang berunsur fitnah dan perkara yang tidak pasti, dia akan mempengaruhi masyarakat. Dan bila masyarakat akan terpengaruh, dia akan munculkan satu fitnah. Bila satu fitnah ni, dia akan macam menjatuhkan, mewujudkan persepsi yang tidak baik lah bagi saya, pendapat saya lah. Sementara itu, menurut pensyarah pembangunan belia Universiti Putra Malaysia UPM, Profesor Madya Dr. Muhammad Murshid Arshad, Indeks Belia Malaysia 2022 yang dikeluarkan Institut Pendidikan Pembangunan Belia Malaysia mendapati berlaku penurunan skor Indeks Literasi Digital atau kefahaman dan kecaknaan anak muda tentang penggunaan digital, iaitu 72.45% pada 2021 kepada 70.43% pada 2022. Ini menunjukkan bahawa banyak lagi usaha yang perlu dilakukan, yang perlu disusun, perlu dirancang secara rapi untuk memastikan generasi muda terdedah kepada aplikasi penggunaan media sosial dan juga teknologi secara berhemah. Dan kita boleh menyebarkan mesej-mesej berkaitan dengan kenegaraan, perpaduan, semangat bernegara dan juga menitik beratkan elemen berkaitan dengan pembinaan negara bangsa secara interaktif menggunakan media sosial. Katanya pelbagai cara boleh diaplikasikan bagi mencegah ketagihan gadget dan media sosial, antaranya menetapkan objektif dan menghadkan masa setiap kali melayar internet, mencari hobi untuk mengalihkan perhatian seperti berbasikal, membaca buku dan menyertai aktiviti lasak. Selain itu, usaha dan bantuan daripada ibu bapa, masyarakat dan kerajaan juga penting agar ketagih gadget dan media sosial ini dipandang serius sekaligus mencari jalan penyelesaian untuk memerdekakan jiwa-jiwa anak muda yang tidak sedar telah dijajah oleh arus perkembangan teknologi. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, sesungguhnya berjayalah orang-orang yang beriman, iaitu mereka yang khusyuk dalam sembahyangnya dan mereka yang menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang sia-sia. Surah Al-Mu'minun ayat 1 hingga 3. Pepatah Melayu kata, lentur buluh biar dari rebungnya. Trend didikan abad ke-21 ini perlu seiring dan relevan untuk generasi masa kini agar mereka ini memiliki nilai modal insan yang tinggi demi pembangunan negara. Dan ingat anak muda, setiap apa yang anda klik dan setiap masa yang anda laburkan di setiap gadget anda akan menentukan siapa anda pada hari esok dan masa hadapan. Khadijah Faisal melaporkan untuk Berita Al-Hijrah. Bangunan bertingkat terbakar, 63 terbunuh. Laporan luar negara, sekurang-kurangnya 63 terkorban dan lebih 40 cedera dalam kebakaran di sebuah bangunan bertingkat di Johannesburg, Afrika Selatan. Pihak berkuasa menjangkakan angka kematian kejadian itu akan terus meningkat. Berikutan ada lagi mangsa yang belum ditemui dan usaha mencari serta menyelamat masih dijalankan. Difahamkan terdapat kira-kira 200 individu tinggal di bangunan tersebut. Kebanyakan penghuni adalah gelandangan yang tinggal tanpa sebarang perjanjian pajakan rasmi. Perkara itu menambah kesukaran pasukan penyelamat melakukan pencarian. Kebakaran yang disifatkan terburuk dalam tempoh 20 tahun di kawasan itu dilaporkan berlaku pada waktu subuh. Punca kebakaran masih disiasat.
Taufan Idalia kategori 3 yang melanda Florida, Amerika Syarikat pada Rabu menyebabkan kemusnahan teruk terutama di barat Cuba. Dianggarkan lebih 300,000 pengguna di barat Cuba terputus bekalan elektrik akibat bencana itu. Taufan yang membawa angin kencang dan hujan lebat menyebabkan banjir kilat dan tanah runtuh. Ia turut memusnahkan bangunan kediaman, sekolah dan kenderaan penduduk setempat. Setakat ini, 3 individu cedera akibat runtuhan rumah yang rosak di badai ribut. Penduduk di kawasan rendah juga terpaksa dipindahkan ke pusat pemindahan sementara kerana kediaman ditenggelamai air. Sekurang-kurangnya 300 hektar tanaman turut rosak dan merugikan petani. Musim taufan Atlantik yang bermula sejak Jun lalu dijangka akan tamat pada 30 November. Seorang remaja Palestin ditembak mati tentera Zionis di tebing barat. Mangsa Khalid Samir Az-Zanin, 15 tahun, dituduh cuba menikam pendatang Yahudi oleh polis Israel. Kejadian pada Rabu itu berlaku di sebuah stesen kereta api berhampiran pintu Damsyik di kota lama Baitul Maqdis. Menurut saksi, sebelum kejadian tembakan, Az-Zanin telah diserang pendatang haram Yahudi dan pasukan keselamatan Zionis. Serangan kemudian menjadi lebih kejam apabila tentera Zionis menembak mati Az-Zanin selepas mendakwa mangsa menyerang seorang pendatang haram Yahudi. Az-Zanin yang ditembak meninggal dunia di lokasi kejadian, manakala pendatang haram Yahudi yang diserang hanya mengalami kecederaan ringan. Selepas membunuh Az-Zanin, Israel turut bertindak biadab menyerbu rumah keluarga mangsa di Baitul Maqdis Timur. Hampir setiap hari Israel memecah masuk rumah penduduk Palestin dengan alasan mahu membantras serangan bersenjata yang semakin meningkat. Nikmat kemerdekaan yang dirasai rakyat Malaysia diharap akan turut dirasai di Palestin satu hari nanti. Demikian doa dan hasrat disuarakan rakyat Palestin di Malaysia yang turut memaklumkan rakyat negara ini bertuah dengan keamanan dan kemakmuran yang dikecapi ketika ini. Menurut rakyat Palestin di Malaysia, mereka turut berterima kasih kepada penduduk di negara ini yang menerima kehadiran mereka di Malaysia dan berkongsi nikmat kebebasan dan keamanan yang tidak dapat mereka rasai di negara sendiri. Dua wakil rakyat Palestin yang juga wakil pertubuhan bukan kerajaan NGO Friends of Palestine berkata, Malaysia diharap tidak akan berhenti menyokong perjuangan Palestin mencapai kemerdekaan agar rakyat negara itu dapat hidup tanpa tekanan Zionis Israel. We also want to express our love and gratitude towards Malaysia. We believe that as Palestinians, Bosnians and different nations, Malaysia has always been rock solid and supported all these nations, whether it was on an international or national level. We owe that to Malaysia. We love Malaysia and we hope that also one day Palestine will be free. Selamat Hari Merdeka Malaysia. I would love to express my gratitude and love for Malaysia and its endless support towards the Palestinian cause. I, on behalf of all the Palestinians, thank you so much Malaysia and Selamat Hari Merdeka. Mereka ditemui ketika hadir di TV Al-Hijrah bagi meraihkan sambutan kemerdekaan negara bersama kaki tangan stesen televisyen Islam itu. NGO Friends of Palestine FOP turut mengedarkan cenderahati dan bendera Palestin kepada kaki tangan TV Al-Hijrah. FOP merupakan sebuah NGO yang menaungi warga Palestin di Malaysia dan mempunyai misi yang besar untuk menyebarkan fakta dan berita sahih dari bumi Palestin untuk seluruh dunia. Sekian untuk malam ini. Saya Nazira Syaringat dan jurubahasa isyarat Azrina Muhammad Isa. Satukan ummah dengan ilmu bagi memperkasa Malaysia Madani. Baik, menutup tirai berita Al-Hijrah malam ini, kami sajikan aksi lompatan ekstrim Sarjan Husna Kamarudin yang berjaya merentasi 66 motosikal pada sambutan Hari Kebangsaan 2023. Turut menarik perhatian aksi berani pasukan akrobatik motosikal tentera darat iaitu Army Red Warrior. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Malaysia, padamu ku setia, tetap
Malaysia.